Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi dalam MG Flash 1 April bersama saya Zazrina Zainuddin. Kita ke berita utama. Kes sembuh pesakit COVID-19 dan dibenarkan di-discharge hari ini merekodkan peningkatan iaitu sebanyak 1,377 berbanding semalam 1,070. Manakala kes positif baharu hari ini dilaporkan sebanyak 1,178 dengan 20 daripadanya melibatkan kes import yang mendapat jangkitan daripada luar negara. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Sarawak mencatat kes harian tertinggi hari ini dengan 238 kes baharu, diikuti Selangor dengan 237 kes dan Pulau Pinang iaitu 190 kes. Terdapat 6 kluster baru dikenal pasti hari ini melibatkan 5 kluster tempat kerja di Selangor, Johor dan Pulau Pinang, manakala 1 kluster komuniti di Taman Emas Pahang. Dalam pada itu, sebanyak 163 pesakit masih dirawat di unit rawatan rapi ICU dengan 81 pesakit masih memerlukan alat bantuan pernafasan. KKM juga melaporkan pertambahan sebanyak 6 kematian yang melibatkan 5 warga negara, menjadikan keseluruhan angka korban akibat COVID-19 kini sebanyak 1,278. Berita seterusnya. Seorang tukang kebun dijatuhi hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini selepas didapati bersalah mengedar 488 gram dadah jenis cannabis 3 tahun lalu. Hakim Datuk Ahmad Syahrir Muhammad Saleh menjatuhkan hukuman itu ke atas Muhammad Zamri Saidin, 53 tahun, selepas mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah di akhir kes pembelaan. Dalam penghakiman ringkasnya, Datuk Ahmad Syahrir berkata, keterangan kes pembelaan nyata bersifat bertentangan dan menongkah naratif kes pendakwaan. Katanya keterangan kes pendakwaan menjurus kepada penemuan plastik hitam berisi 488 gram cannabis itu dalam raga motosikal Yamaha yang ditunggang tertuduh. Manakala, keterangan pembelaan mengatakan plastik hitam itu dijumpai berhampiran pasu di perkarangan kawasan rumah di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Setelah menilai keterangan pembelaan dan mempertimbang keterangan kes pendakwaan, mahkamah mendapati tertuduh gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan dan gagal mematahkan anggapan mengedar di bawah Seksyen 37-DA-6 Akta Dadah Berbahaya 1952. Sehubungan itu, mahkamah mendapati tertuduh bersalah bagi pertuduhan mengedar 488 gram cannabis di bawah Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Muhammad Zamri dituduh mengedar dadah berbahaya itu di hadapan rumah di Kampung Baru pada 3.45 petang 8 Mac 2018 mengikut Seksyen 38B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Dia dihukum di bawah Seksyen 39B-2 Akta Sama yang membawa hukuman gantung sampai mati atau dipenjara seumur hidup dan juga dikenakan hukuman sebat tidak kurang daripada 15 sebatan. 9 saksi pendakwaan dan 3 saksi pembelaan termasuk tertuduh memberi keterangan pada perbicaraan itu. Putuskan dulu sama ada pemilihan akan disegerakan atau tidak. Itu jawapan bekas Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin Abu Bakar apabila ditanya sama ada beliau akan bertanding jawatan Presiden dalam pemilihan UMNO nanti. Khairi yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi mengulangi pendirian serta gesaannya supaya Majlis Kerja Tertinggi UMNO membuat keputusan untuk menyegerakan pemilihan parti. Ahli Parlimen Rembau itu berkata, selepas MKT membuat keputusan, barulah beliau mengumumkan jawatan yang akan ditandinginya. Kemarin, Khairi menggesa supaya pemilihan parti diadakan segera. Ia merupakan satu-satunya cara untuk menyelesaikan kemelut dalaman UMNO. Kata beliau, pemilihan yang sepatutnya diadakan tahun ini tidak perlu ditangguhkan selepas pilihan raya umum. Menurut Khairi lagi, UMNO mesti menghadapi PRU dengan kepimpinan yang mempunyai mandat jelas dan boleh mendapat sokongan rakyat. Sejak waran tangkap dikeluarkan ke atas usahawan kosmetik kontroversi Muhammad Sajat Kamaruzaman pada 23 Februari lalu, sehingga sekarang jejaknya masih tidak dapat dikesan. Bimbang Sajat membolosi pintu sempadan negara, Batalion 3 Pasukan Gerakan AM PGA bertindak mengedarkan gambar beliau di sepanjang pos kawalan keselamatan. Timbalan Komander Brigade Utara PGA, ACP Muhammad Noh Khamis berkata, gambar Sajat mula diedarkan sejak bulan lepas. Namun sehingga hari ini, pihaknya masih belum menerima sebarang maklumat
melibatkan individu berkenaan. PGA katanya sentiasa melakukan kawalan ketat di sempadan dan setakat ini, pintu sempadan negara memang tidak dibuka kepada orang awam, melainkan hanya kenderaan berat yang membawa barangan industri sahaja dibenarkan melepasi sempadan. Menurut beliau, negara paling dekat untuk sajat keluar ialah Thailand. Oleh itu, PGA akan teruskan pemerhatian dan kawalan ketat bagi memastikan tidak berlaku penyamaran dan mengelakkan diri daripada dikesan pihak penguatkuasa. ACP Muhammad Noh berkata demikian ketika diminta mengulas sama ada PGA membuat kawalan ketat di pos kawalan sempadan bagi memastikan sajat tidak lolos ke negara jiran. Semalam, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Huzair Mohammed berkata, sajat berkemungkinan telah berada di luar negara selepas dikatakan menghilangkan diri sejak waran tangkap ke atasnya dikeluarkan 23 Februari lalu. Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam mengeluarkan waran tangkap terhadap usahawan kosmetik berumur 36 tahun itu selepas dia tidak hadir semasa sebutan semula pertuduhan menyebabkan agama Islam dipandang hina dengan caranya seorang lelaki berpakaian menyerupai wanita. Berita itu mengakhiri MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari masa ke semasa di platform media sosial Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal kami di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.